Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. Finally yang dinantikan telah pun tiba. Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 4 yang terbaru, the most powerful foldable daripada Samsung. So kalau nak bandingkan dengan phone Samsung yang lain, ini adalah phone Samsung yang paling berkuasa setakat hari ini, manakan dia menggunakan chip yang paling latest iaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1, bukannya 8 Gen 1 yang biasa. Dan nama dia agak panjang dan aku tak pasti kenapa Samsung masih kekalkan huruf Z pada model fold ataupun flip. Mungkin dia nak menandakan bahawa ini adalah dia orang punya foldable phone lah kalau compare to Galaxy S series, A series dan series-series yang lain. So special lah untuk model fold ataupun flip kan. So ada Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4. Kalau tak ada aku rasa ya, lagi bagus kot. So untuk video ni aku akan kongsikan apakah pembaharuan, kelainan dan juga kekurangan yang Samsung lakukan pada model terbaru ni kalau nak compare to previous model ataupun macam Galaxy S series punya model. But yeah, of course yang ni dia punya segmen tu memang nyata berbeza daripada S series, A series dan C series yang lain yang pernah Samsung keluarkan, sebab ini memang memfokuskan pada foldable phone. So mungkin ada sedikit kekurangan ni kalau nak bandingkan dengan flagship S series yang Samsung lancarkan awal tahun hari tu. Kalau dari segi kotak dia memang very simple, straightforward. Dah tak ada lagi kotak besar-besar macam apa yang kita nampak pada 2 tahun lepas. Kotak dia macam ni je, buka terus nampak phone. And pada bahagian atas ni actually dia punya bahagian manual book and bahagian kabel. So korang mesti dapat kabel USB-C to USB-C. Dan very simple box lah aku rasa kotak Samsung kali ni. So ini Z Fold 4 yang berwarna beige. So dia ada 3 pilihan warna. Ada warna ni, ada warna grey dan juga ada warna phantom black. And pada bahagian bawah ni memang very simple and clean, tak ada apa-apa dah. So guys, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 4 yang terbaru. Dan bila aku ingat balik, last aku gunakan foldable phone daripada Samsung ni tahun 2020 kot. Masa tu Z Fold 2 tak silap aku. Dan dia banyak perbaiki masalah-masalah yang dihadapi masa folding yang pertama. Dan kali ni aku nampak folding phone daripada Samsung dah makin matang, dah makin banyak masalah-masalah yang diselesaikan, membuatkan kita rasa lebih yakin untuk gunakan foldable phone daripada Samsung. Lagi-lagi untuk yang model paling penting sekali ni lah, iaitu Fold 4. So yang ni kalau nak bandingkan dengan Fold 3, memang dalam 90% lebih kurang macam tu sama je dia punya design wise, tak banyak perubahan yang ketara. Sebab aku tak rasa diorang banyak boleh ubah dari segi rekaan. Nak buat rekaan macam ni lagi kan untuk phone foldable kan, macam ni je lah rekaan yang ada. And mungkin itu paling satisfied. Mungkin perubahan yang paling kita boleh buat dari segi rekaan dia adalah kedudukan kamera and design kamera, pilihan warna, texture panel belakang, ataupun maybe dia punya bingkai ni punya rekaan. Itu saja kot perubahan yang Samsung boleh lakukan pada Fold series ni. But yeah, memang very identical rekaan macam Samsung Galaxy Z Fold 3 last year. So tak banyak perubahan, cuma saiz bonggol kamera ni besarkan sikit. Dengar solidness dia. HDR still kita kena force lebih sikit. Dan aku difahamkan satu upgrade yang Samsung lakukan pada model kali ni kalau compare to previous model adalah dia punya hinge kali ni lebih slim. Dan aku rasa dia lebih firm berbanding dengan model-model yang sebelumnya. So solidness pun rasa lebih nice untuk model Fold 4 ni. Kualiti binaan yang digunakan pada Z Fold 4 memang serba premium dan juga tahan lasak. Untuk luaran dia saja menggunakan armor aluminium frame. Ada IPX8 water resistant, which is memang memberikan ketahanan yang lebih baik untuk kita nak gunakan masa hujan ke ataupun terkena air. Dan untuk bahagian tepi ni ada power button dengan fingerprint scanner, bukannya in-display fingerprint. Ada volume button dan juga dual SIM slot. Untuk skrin luar dia menggunakan Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.2 inci dan menggunakan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass Victus Plus. So aku rasa luaran ni saja memang tak ada isu yang besar in terms of ketahanan tu. Memang smartphone ni agak tahan lasak juga dari segi dia punya numbers dan juga specs tu. So memang very convincing. Untuk luaran dia actually tak ada logo Samsung yang banyak tau. So belakang ni very clean dan ada IMEI number je belakang ni dengan bonggol kamera yang terkeluar sedikit. So kalau letak tu memang dia rasa jongkit sikit lah kan. And untuk bahagian tengah ni memang very typical foldable phone Samsung. Ada logo Samsung saja dekat bahagian dia punya hinge ni. Cool gila kot smartphone ni. So very solid kalau kita pegang macam ni. Dan very usable untuk skrin luar dia, tak rasa kekok gila. Dan aku difahamkan yang aspect ratio dan juga bezel dia lebih nipis kali ni. Aspect ratio pun lebih berbeza sedikit. So memang terasa smartphone ni still panjang ke atas. Dia ala-ala macam Sony Xperia series. So yeah, dia punya kelebaran tu tak berapa nak cantik, cuma dia memanjang kat atas. So in terms of view angle, untuk nak tengok video skrin luar tu mungkin tak memuaskan. Tapi untuk skrin dalam dia ni, iaitu
foldable dynamic AMOLED yang bersaiz 7.6 inci yang ada juga refresh rate tinggi iaitu 120Hz. So aku difahamkan yang refresh rate diorang menggunakan jenis adaptive, so dia akan berubah mengikut situasi yang korang gunakan kat smartphone ni. Dan antara upgrade yang terbesar Samsung lakukan pada bahagian skrin dalam dia adalah bezel lebih nipis dan juga under display camera second generation. Cumanya apa yang sedikit mengecewakan dengan Z Fold 4, walaupun ini adalah model keempat tapi masih tak ada improvement yang ketara dari segi lurah untuk bahagian skrin tengah dia. Sebab aku expect daripada model pertama sampailah model ketiga mungkin benda tu kita boleh kecualikan lah. Tapi untuk model keempat ni 4 generation of foldable daripada Samsung, kenapa diorang tak perbaiki lagi masalah lurah dekat bahagian tengah ni? Dia bukannya satu masalah yang besar actually, tapi dia satu benda yang memang very annoying. Dan juga aku rasa dengan status Samsung sebagai pengeluar skrin yang terbesar juga di dunia yang supply dekat jenama-jenama lain, kenapa phone yang Samsung cipta sendiri dan ini adalah model penting diorang masih tak ada improvement yang besar dari segi hinge untuk skrin lurah bahagian tengah ni. Kalau nak bandingkan dengan pesaing diorang lain macam Vivo, Oppo, Honor dan sebagainya, cuba untuk mengurangkan kesan lurah dekat bahagian skrin tengah ni, membuatkan kita rasa lebih selesa dan juga nampak lebih baik dari segi view angle tu. Berbanding dengan sekarang ni, kalau kita buka video apa semua, memang nampak very obvious dia punya lurah tengah tu dan rasa pun memang sangat-sangat terasa kat tengah ni. Ini adalah model yang keempat dan sepatutnya pihak Samsung lebih fokus untuk menyelesaikan isu untuk kurangkan kesan lurah pada bahagian skrin tengah instead of dia fokus kat benda lain. So that's why aku rasa dengan kurangnya lurah pada bahagian tengah ni, dia akan menyelesaikan isu yang ramai bangkitkan before this untuk folding phone macam Samsung ni kan. But yeah, kita just tunggu dan lihat next model nanti macam mana, sama ada Samsung akan improve benda ni ataupun tidak, ataupun benda lain diorang akan cuba nak buat. Perkara ni mungkin bukan satu isu besar lah untuk orang yang baru nak gunakan folding phone, tapi mungkin ini adalah isu yang besar juga untuk yang dah biasa gunakan folding daripada Samsung ni. Sebab bila aku tanya feedback daripada kawan-kawan aku yang gunakan folding 1, folding 2, folding 3, memang diorang mengharapkan untuk bahagian lurah ni dikurangkan dan juga nampak lebih cantik untuk bahagian skrin tengah tu, supaya diorang nak tengok video ke nak pandang macam ni kan, tak ada kesan-kesan yang nampak menjengkelkan macam ni. Orang yang biasa gunakan folding dia faham lah kan, tapi orang yang baru nak guna folding phone mungkin benda ni bukannya satu isu yang besar bagi diorang. Antara upgrade terbesar pada Samsung Galaxy Z Fold 4 ni semestinya bahagian prestasi dia. So dia menggunakan chip terbaru pada Qualcomm, bukannya Exynos, iaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1, memori sehingga 12GB of RAM dan juga storage sehingga 1TB. So dari segi prestasi dia, aku dah test benchmark, memang almost to 1 million of score, sangat-sangat tinggi untuk sebuah phone daripada Samsung sendiri dan memang level-level flagship yang power-power sekarang ni. So harga dia pun untuk Z Fold 4 ni starting dia daripada 6,800 untuk the lowest variant. So kamera untuk Fold 4 ni memang besar jugalah upgrade dia daripada 12MP before this. Dia menggunakan 50MP kamera utama pada bahagian belakang ni. So that's why sensor dia besar sikit lah daripada sensor before this. So dia still dengan 3 kamera, ada kamera utama wide, ada ultra wide dan juga ada telephoto. Dari segi kualiti kamera dia, bagi aku dia memang level flagship, cumanya bukannya the highest premium flagship punya level. So dia tak cecah macam level Galaxy S22 Ultra, dia mungkin level macam Galaxy S22 Plus ataupun smartphone yang dalam lingkungan 3,000 ke 4,000 ringgit macam tu je. But yeah, dia still perform lah dari segi dia punya zooming, dari segi quality image dia, video, and untuk portrait mode apa semua, dia still level Samsung yang kita kenal before this. Dan untuk selfie kamera luar dia memang perform, aku rasa tak ada masalah. Cuma selfie kamera pada bahagian dalam ni itu satu kekurangan juga, memandangkan dia menggunakan under display camera. Kalau sekilas tengok dia punya display screen, memang tak apa nak perasan pun dia punya selfie camera yang ada dekat bahagian atas ni. Tapi kalau korang tengok betul-betul dan juga belik-belik dan mata korang memang tertumpu kat situ, memang akan nampak untuk bahagian selfie camera ni. Tapi ini adalah teknologi yang Samsung lakukan sejak daripada Z Fold 3 lagi, dan diorang improve lagi untuk yang Z Fold 4. So dia punya quality tu memang kurang memuaskan bagi aku untuk korang nak gunakan untuk selfie. Aku lebih prefer untuk korang gunakan selfie kamera dekat luar ni instead of dalam. So selfie kamera luar ni nampak lebih berkualiti dan dia punya color nampak lebih cantik, tak ada noise yang teruk sangat kalau compare to selfie kamera pada bahagian dalam ni. Memang nampak noise dia, tapi kalau kita ambil gambar dan dia punya AI tu akan cuba perbaiki supaya nampak lebih sharp. Di sebalik segala pembaharuan yang Samsung lakukan pada Z Fold 4, yang aku suka sekali adalah dia punya bahagian multitask, iaitu dock view yang terbaru. Apa yang aku masukkan adalah before this mungkin korang rasa yang multitask untuk phone Samsung ni memang dah best gila kan, tapi kali ni lagi best gila sebab diorang update software. Kalau korang buka any app sekarang ni dan ada timbul docks dekat bahagian bawah ni, so kita just boleh tukar-tukar any apps, tekan je kat bahagian bawah ni. Very simple dan seamless gila kot. Aku suka dengan features baru ni, membuatkan wow, aku rasa nak pakai phone ni lama gila kot. Banyak benda kita boleh buka kat sini actually. So aku boleh tekan sini and dia akan keluar dekat bahagian apps.
Boleh tukar dekat YouTube, masuk Play Store, tukar-tukar balik sini. Very simple. Dan kalau kita nak drag pun boleh, tak ada masalah. Aku akan drag bahagian Play Store sini. And aku boleh drag juga Samsung Internet. Dia adalah macam MacBook, macam Windows, macam laptop kan. So feels ni membuatkan aku enjoy gila gunakan multitask features untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 yang terbaru ni. Selain tu juga extra features yang daripada Z Fold 4, dia menyokong S Pen, nak kena beli secara berasingan. Ada case khas dia, so just masukkan kat belakang tu dan boleh cabut untuk terus guna saja. But benda tu macam tak perlu untuk aku, so aku rasa okay je. Dan selain tu juga ada stereo speaker, bagi aku tak padu sangat, tak teruk sangat. Dia just nice saja bagi sebuah foldable phone. Kalau nak compare tu Samsung phone yang lain, aku rasa Galaxy S22 Ultra lagi padu lah dia punya stereo speaker. But this one still okay untuk korang nak lain film ataupun dengar lagu. Actually aku ada sedikit kekecewaan jugalah dengan Z Fold 4 dari segi dia punya ketahanan bateri, sebab dia just gunakan bateri yang sama je macam Z Fold 3, iaitu 4400 mAh dan juga pengecasan sehingga 25 watt saja, bukannya 50 watt ke 100 watt, bukan. But bateri tu isu yang something yang aku macam ralat sedikit, sebab aku rasa kalau diorang bagi 5000 mAh tu dah memang sangat-sangat bagus dah. But diorang limitkan sampai 4400 saja. Mungkin faktor space pada bahagian smartphone ni adalah isu utama juga kenapa diorang tak boleh nak besarkan kapasiti bateri. Kita faham folding konsep, so dengan besarkan bateri tu mungkin dia akan makan lebih banyak space dan mungkin diorang nak kena besarkan lagi size, which is costing banyak dekat situ. Dan mungkin juga diorang kena tebalkan folding phone ni. So banyak faktor yang mungkin diorang nak kena tengok disebalik oleh apa yang diorang nak letak pada smartphone ni. So dengan kapasiti 5000 tu 600 mAh lagi, bateri tu memang besar juga space kena makan. So aku faham, cuma why not untuk besarkan sikit size ataupun ada teknologi lain yang diorang boleh buat pada smartphone ni supaya diorang dapat besarkan kapasiti bateri dan juga ketahanan bateri tu jauh lebih bagus. Cuma untuk Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan dia punya battery consumption, aku nampak lebih baik sedikit kalau compare to previous model. Ini baru first day aku buka, sebab bateri smartphone ni pun tak fully optimize lagi dengan cara penggunaan aku, baru hari pertama kan. So after a week baru kita boleh nampak lah macam mana ketahanan bateri pada Z Fold 4 ni. Actually aku enjoy gunakan Z Fold 4 sebab aku daripada Z Fold 2 terus jump to Z Fold 4, bukannya daripada Z Fold 3. Sebab kalau aku rasa daripada Z Fold 3 mungkin rasa kurang berbala untuk upgrade kepada Z Fold 4, tapi pada Z Fold 2 kepada Z Fold 4 terus, itu satu upgrade yang terbesar juga bagi aku. So guys, aku rasa itu saja video aku mengenai Samsung Galaxy Z Fold 4 dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.